Kita mulakan dengan latihan pengukuhan. Kat sini kita tengok terus soalan nombor 1. Kalau kita tengok cerita dia simple je. Ungkapkan 34 asas 10 sebagai satu nombor dalam asas 2 kan. Ini bonus sebenarnya. Sebab kalau kamu tengok cerita dia kan, kita boleh guna kalkulator untuk asas 2, asas 8 dan asas 10 kan, dan operasi-operasi di antaranya. Kan, iaitu kita akan pakai mod base kita untuk kalkulator yang biasa ni lah kan. Kalkulator saya kalkulator biasa ni je. Kan, iaitu kalau kamu kalkulator sama dengan saya senang sikit. Kalau kalkulator baru lagi canggih, lagi bagus. Ini adalah binary, ini adalah occ dan ini dec kan. Okey. Contoh macam ni dia kata ungkapkan 34 10. Cara tekan kalkulator dia, kita tekan mod base dulu. Kemudian kita tekan nombor 1, kita terus tekan 34. Asal 10 kamu tekan dec. Tukar kepada tekan sama dengan. Sama dengan ni maksudnya apa? Tukar kepada. Tukar kepada apa kita nak? Kita nak asas 2. Tekan saja bin. Terus kamu akan dapat jawapan. Untuk soalan objektif dia ada soalan-soalan bonus macam ni kan. Kita tengok. Tekan mod. Tak boleh on. Habis bateri ke? Okey ada. Mod base. Lepas tu saya tekan 34. Saya tekan dec. Ni warna hijau ni, dec ni. Tekan dec, dia keluar D kat tepi ni. Tekan sama dengan. Sama dengan bawah ni maksudnya apa? Tukar kepada. Tukar kepada bin. Dapat terus jawapan kita 100010. Itu bonus. Jadi yang penting ni yang saya tulis ni. Yang saya tulis ni yang kamu kena ambil kan. Jawapan kita kat situ adalah di nombor 1. Okey. Ni simple je sebenarnya soalan dia. Kita terus pergi nombor 2 tengok. Kan? Nombor 2. Untuk soalan nombor 2 pula, kalau kita tengok apa cerita dia soalan nombor 2 kan. Sekejap boleh nampak ke? Okey. Apakah nilai digit 6 dalam nombor? Ini senang juga. Dia bagi 76418. Ini kena hati-hati. Bila dia kata nilai digit dalam asas 10, nilai digit dalam asas 10. Kalau dia bagi tahu nilai digit saja, dia tak cakap asas 10 pun asas 10. Sebab nilai digit tu sendiri adalah dalam asas 10. Kena ingat nilai digit biasanya dia mesti dalam asas 10. Nilai digit. Okey, sebab formula dia nilai digit kan sama dengan digit tersebut darab dengan nilai tempat. Digit darab dengan nilai tempat. Okey, contoh macam ni cerita dia. Dia nak digit 6 nilai dia. Jadi kita buat kat atas kepala dia 0 1 2. Jadi kita ambil kalkulator kita, boleh kira terus 6. Nampak? Ini digit. Darab dengan nilai tempat adalah 8 kuasa 2. Ini kita panggil nilai tempat. Kalau dia minta nilai tempat, kamu bagi ni saja. Jangan bagi 6. Walaupun dia tanda dekat 6, dia kata nak nilai tempat. Ni saja, 8 kuasa 2 ni saja nilai tempat. Itu beza dia kan. Kalau ini jawapan kita. Okey. Kat sini tadi mod kita base kita kena tukar dulu, clearkan dulu mod kita. Jadi 6 darab dengan 8 kuasa 2. Terus dapat 384B. Ini kita panggil dia nilai digit. Kan? Okey. Nombor 3. Okey, kalau kamu sangkut ke tak faham ke, kamu terus cakap saja kan. Cakap sebab saya tak apa nampak sangat kalau kamu chat, kamu cakap je. Okey. Antara berikut yang manakah adalah benar? Yang ini kita boleh cek. Kita cek dulu yang mana boleh cek dengan pakai kalkulator. Yang mana boleh cek pakai kalkulator? A boleh pakai kalkulator, B boleh pakai kalkulator, nampak? 10, 8, 2 semua boleh pakai kalkulator. Yang 2 ni tak boleh, biar dulu nanti. Sebab dia nak yang benar. Kalau kita dah jumpa antara A, B, tak perlu buatlah CD. Itu soalan objektif. Okey, jadi kita try lagi sekali. Pergi dekat mod base. Okey, saya buat yang pertama dulu. 39. Dec. Tukar kepada sama dengan tukar kepada sama dengan asas 2 bin. 100 salah. Bukan. Pangkah dah A. Okey, sekarang kita on dulu. Apa? Kita pergi dekat apa? B pula. 41 asas 8 tekan O. Tekan banyak kali tak apa?
Tekan OK. Sebab nak tukar kena tekan sama dengan dulu. Tukar kepada sama dengan asas 2 bin. Kita dapat 10001. Maksudnya perlu tak buat C dengan D? Tak payah. Jawapan kita dah ada. Itu cerita dia. Okey? Kalau tidak kena kira yang ni. Ini kena kira. Kalau tidak dia susah sikit. Biasanya soalan objektif dia tak adalah bagi sampai susah macam tu. Simple je soalan dia. Okey? Kita terus pergi nombor 4 cara dia. Nombor 4, nombor 3 tadi berapa jawapan? B kan. Okey, nombor 4 dia bagi dalam bentuk ini kita panggil bentuk cerakin kan. 1 darab 5 kuasa 4 campur 3 darab 5 kuasa 3 campur 4 darab 5 kuasa 2 campur 2. Okey, dia nak diungkapkan satu nombor dalam asas 5. Okey, sebenarnya ni soalan dia senang, ada 2 kaedah kita buat. Tapi kaedah yang paling senang kalau dia bagi dalam bentuk asas, kita akan pisahkan dia dengan berdasarkan kepada tambah dan tolak dia. Kita akan pisahkan tambah ni, tambah. Jadi saya akan pisahkan dia 1 2 3 4. Ini kita panggil cerakin. Asas apa? Asas 5. Kan? Bila asas 5, kita letak asas 5 kecil dulu kat bawah tu. Kemudian kita letak nombor paling besar pada kuasa dia. Nombor paling besar pada kuasa, kita tengok nombor paling besar adalah 4. Jadi saya akan tandakan start pada 0, 1, 2, 3, 4. Macam tu. Jadi jawapan kita kat situ, kita kena ada 5 nombor. Jadi automatik kat sini A dengan B tak salah dah. Okey, kuasa 4. Jadi kita tengok. Kuasa 4 siapa? 5 kuasa 4, 1. Okey, 5 kuasa 3, 3. Macam tu. Okey, 5 kuasa 2, 4. 5 kuasa 1, tak ada. Tak ada, kita letak 0. Dan kalau nombor saja, macam 2 ni maksudnya dia sebenarnya adalah darab 5 kuasa 0. Tapi dia tak tulis. Sebab apa tak tulis? 5 kuasa 0 ni nilai dia sama dengan 1. Jadi 2 kali 1, 2 juga. Sebab dia tak tulis. Jadi 2 ni akan duduk belakang sekali. Jawapan kita 13402 C. Okey, itu untuk soalan asas nombor. Agak mudah juga, boleh kita tengok terus. Nombor 5. Pergi dekat nombor 5 terus kan. Nombor 5 diberi. Tengok. Okey. Nombor 5 diberi 11011 lebih kecil daripada K dan 111 1 asas 2. Cari nilai K sebagai satu nombor dalam asas 8. Bila dia nak asas 8, cara dia, kita tukarlah dua-dua ni asas 8. Kan? 2 dengan 8 ada kaitan nampak tadi awal-awal. 2 dengan 8 ada kaitan, jadi kita boleh guna kalkulator. Okay? Kita boleh guna kalkulator. So, 2 dengan 8 saya guna kalkulator. Bila kita guna kalkulator, mod, base, kan? Saya akan ambil ni dulu. 11 011 asal dia asas 2 tekan bin sampai dia keluar B tu, banyak-banyak kali tak apa. Bila nak tukar, tekan sama dengan tukar kepada asal 8 OK. Jadi kita akan dapat kat situ 33. Okey, yang ni pun sama juga. Kita tekan on, saya tekan 111 kemudian 01 bin. Okey, tukar kepada sama dengan tukar kepada OK. Kita dapat jawapan 35. Jadi terus kita boleh teka. Terus kita boleh teka. Siapakah K 33? 35. Jadi K adalah apa? 34. Asas 8. Itu cara dia. Okey. Nombor 5. Jawapan kita kat situ adalah C. Boleh kan? Okey. Okey, yang baru masuk tu kalau boleh terus follow saja. Kalau ada masalah apa, kamu boleh cakap terus. Okey. Tapi yang mana nanti kalau kamu nak kelas seterusnya untuk topik 2, 3 semua, kamu boleh WhatsApp saya nanti. Okey. Nombor 6, terus di nombor 6.
Nombor 6 diberi bahawa M5 sama dengan 105 asas 8. Cari nilai M dan M kita ni dalam asas 5. Kan? Macam apa? 5 dengan 8 tak ada kaitan. Bila tak ada kaitan, macam mana nak buat? Kita kena tukarkan dulu 105 asas 8 ni pergi kepada asas 10. Nampak? Lepas asas 10, 10 ni baru boleh tukar kepada 5. 10 baru boleh tukar kepada 5. Macam mana 10 nak bagi 5? 10 besar, 5 kecil. Jadi 10 ni ada 5, nanti kita kena bahagi dengan 5. Kita panggil pembahagian panjang. Nanti kita akan buat. Sebelum tu kita pergi tukar dulu 8 kepada 10 guna kalkulator. Okey. 8 pergi 10 105 O tekan O tukar kepada sama dengan 10 tekan dek. Saya akan dapat kat situ 69. Okey. 69 ni kita nak tukar kepada asas 5. Tukar asas 5 antara pertukaran asas yang agak mudah jugalah. Yang pertama kamu 69 bahagi 5. Dekat kalkulator kita tadi masih ada 69 tu. Dalam mode base. Biar kita pakai mode base senang. Jadi terus saja. Saya ambil terus bahagi 5. Nampak? Kan? Sama dengan 13. Bahagi 5 terus lagi. Sama dengan 2. Sekarang dah tak boleh dah. Sebab apa? Nombor dia dah kecil pada 5. Kan? Jadi jawapan kita nanti, kita mesti ambil starting dengan yang paling bawah sekali ni. Saya pergi bawa sini. Dia akan jadi 2. Okey. Yang ini kalau kamu tak boleh nak congak, kamu ambil je. 2 kali 5, 10. Dia tolak 10. Jadi ni. Nampak? Jadi akan dapat 3. Sama juga yang ni. 13 darab 5 macam tu. Kan? 13 darab 5 dapat apa? Kalau kamu tak boleh congak, kamu tekan je kalkulator tak apa. 13 darab 5. Kita akan dapat kat situ 65. Tolak 65. Dapat 4. Jawapan kita mesti ambil daripada bawah naik ke atas. Dapat jawapan kita 2, 3, 4 asas 5. Okay? Semua cara tukar asas macam ni. Tak kisahlah asas berapa pun. Sama cara dia. Kan? Yang paling senang kita gunakan saja dalam mode base. Sebab mode base kamu dia tak akan bagi jawapan dalam perpuluhan. Dia buang setiap perpuluhan. Jadi kita pengiraan kita boleh bahagi sampai habis. Okey. Ini jawapan untuk nombor 6 kita dah dapat iaitu 234A. Okey. Nanti kita akan jumpa lagi soalan pertukaran-pertukaran asas ni yang melibatkan asas yang tak boleh guna kalkulator. Kita teruskan lagi nombor 7. Sebab soalan asal nombor ni memang dia favorite dia, soalan asal nombor. Dia pakai soalan objektif aja. Soalan objektif. Nombor 7 kan. Nombor 7 diberi 110 11 asas 2 campur K kuasa 2 sama dengan 101 000. Bila kamu tengok asas semua dah sama, maksudnya soalan ni easy, senang. Nak cari K macam mana? Macam algebra biasalah. Nak cari K, yang ini kena pindah ke sebelah lah. Nampak? Bila kita pindah ke sebelah, positif akan bertukar menjadi negatif, akan tukar ditolak. 11011 asas 2. Asas 2 tolak asas 2, tak payah pakai manual. Ambil je kalkulator sebab asas 2 boleh pakai kalkulator. Soalan susah bila tak boleh pakai kalkulator, nanti kita tengok. Okey. Jadi mod kita masih dalam mod base. Saya tekan je 10 asas 2 tekan bin. Banyak-banyak kali tak apa. Tekan bin. Tolak dengan 11011. Dia memang dah bin. Nak confirmkan lagi, tekan lagi bin tak apa. Sama dengan. Kamu akan dapat jawapan terus. 1101. Jadi K kuasa 2 kita 1101 asas 2. Ini memang bonus. Sebab apa sebab kita bonus? Memang kita boleh guna kalkulator saja untuk pengiraan operasi tambah tolak asas 2. Tak perlu pakai manual. Okey. Nombor 7 jawapan kita C. Kalau boleh jawab semua full mark ni semua cantik lah. Okey.
Kita pergi nombor 7 dah, nombor 8 seterusnya nombor 8. Okey. Kita tengok nombor 8. Ungkapkan 7 kuasa 5 campur 7 kuasa 3 campur 7 kuasa 2 campur 1 sebagai satu nombor dalam asas 7. Tadi kita dah buat soalan ni. Cuma tadi asas 5. Kalau kamu ingat soalan ni lebih kurang je, dia dah repeat. Kan? Macam mana nak buat? Kita terus letak saja asas 7. Kemudian kita letak kuasa yang paling besar siapa? 5. Maksudnya kita kena mula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Cuma masalah dia, pelajar kena tak perasan, 7 kuasa 5 ni maksudnya adalah 1 darab 7 kuasa 5. 7 kuasa 3 maksudnya 1 darab 7 kuasa 3. 7 kuasa 2 maksudnya apa? 1 darab 7 kuasa 2. Nampak? Jadi kita akan pergi dekat kuasa 5 dulu. Ada nombornya 1. Kuasa 4 tak ada, letak 0. Kuasa 3 ada, letak 1. Kuasa 2 tak ada. Kuasa 2 ada, letak 1. Okey, yang ujung sekali memang kita akan letak paling ujung. Saya tertinggal ke? 1. Oh, kuasa 1 tak ada. Sorry. Kuasa 1 tak ada. Kosong. Yang last kali kat kosong. 1. Jawapan kita 10 11 01 kan? 10 11 01. Mana jawapan kita dapat? A. Okey. Itu cara kita tukarkan asas daripada teknik cerakin. Ini teknik cerakin kita panggil. Dia pecah-pecah macam ni, teknik cerakin. Boleh kan? Okey. Terus pergi soalan seterusnya kat sini. Nombor 9. Nombor 9 bawah ni. Okey, nombor 9 dia bagi. Ungkapkan, sama nampak? Kaedah dia, soalan ni hampir-hampir sama tapi dia tukar sikit je dia trik last minute kan, iaitu dia kata apa? 5 kuasa 3 campur dengan 5 kuasa 2 campur 5 kuasa 1 campur 1. Dia nak sebagai nombor dalam asas 8. Kalau asas 8 jangan buat macam tadi. Kita tak perlu tukar kepada asas 5, kita dapatkan je nilai dia terus. Kita dapatkan nilai apa? Nak tukar kepada 8, benda ni kena dapatkan dulu dalam asas 10. Nampak? Asas 10 macam mana? Campur macam biasa je. Itu asas 10. Campur macam biasa. Jangan pakai mode base, campur macam biasa. Itu saya buat shift, saya clearkan dulu kalkulator saya ni. Okey, kemudian saya ambil je 5 kuasa 3 campur 5 kuasa 2 campur 5 kuasa 1, 5 lah kan. Campur 1 sama dengan 156. 156 kita tu adalah dalam asas 10. Nampak? Asas 10 nak pergi asas 8. Boleh guna kalkulator. Boleh pakai base. Terus kita pergi dekat base pula. Mod, base. Okey. 158. Asas 10 apa? Dek. Dek tukar kepada oct. Dapat jawapan kita 236. Macam mana tekan tadi? 158 tekan dek. Kemudian tukar kepada oct. Jadi kamu akan dapat jawapan kita kat situ 236. Kenapa tak ada jawapan? Saya salah tekan ke? Tolong seorang, tolong cek. Bukan jawapan dia 156 asas 10. 156 tadi? Sini. Oh, saya salah tekan ni. Ni saya salah salin. Sorry. 156. Okey, terima kasih. Okey. Patut saya pelik jawapan. Kenapa tak ada? Okey. 156 kan? Dek
tukar kepada 2, 3, 4. Okey, baru betul. Terima kasih. Penat buat tapi salah salin soalan tak sonoh tu. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Kita pergi dekat nombor 10. Nombor 10 kat sini, lagi sekali dia bagi dalam bentuk cerakin, tapi senang sikit sebab dia sama. Asas 3 tukar pada asas 3 dah senang dah. Kamu pun dah cakap dah. Soalan dia 3 kuasa 5 campur 2 darab 3 kuasa 3 campur 2 darab 3 kuasa 2. Dia nak dalam asas 3. Ini senang. Cuma yang ini tak ada orang tak nampak. Kita letak kawan dia. Siapa kawan dia? 1. Okey. Kemudian kita buat asas 3. Kuasa paling besar 5. 5 maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini kita isilah. Okey. 5 ada 1. 3 ada 2. 2 ada 2. 4 tak ada. 1 tak ada. 0 pun tak ada. Siap. Jawapan kita 1, 0, 2, 2, 0, 0. Terus kita dapat jawapan C. Jadi kamu tengok soalan jenis ni favorite juga. Dah 2 kali kita jumpa dalam latihan pengupahan ni. Okey. Nombor 11. Yang ini kamu tengok. Ini cerita pasal apa? Asas 5. Operasi asas 5. Yang ini kadang-kadang yang sangkut. Macam mana nak kira ni kan? Okey, jom kita tengok nombor 11. Dia bagi 402 asas 5 campur 23 asas 5. 23 asas 5. Okey, cuma kamu kena ingat. Bila melibatkan asas 5. Asas 5, nombor kita yang paling besar hanyalah 0, 1, 2, 3 sampai 4 je. Dia tak boleh sampai 5. Asas 5 nombor dia sampai 4 saja. Okey, jadi macam mana nak tambah? Macam biasa, kita buat betul lazim boleh. 402. Senangnya soalan dia 402 asas 5 23 asas 5. Okey, yang pertama kamu tengok. Bila kita 2 campur 3 dapat 5, kita tak boleh tulis 5. Tulis 5. Jadi kita tengok kat sini yang kita dapat 5, saya akan tolak dengan asas. 5 tolak 5 sama dengan 0. Jadi kita akan pilih 0 letak 1 kat atas. Sebab dia seolah-olah jadi 10. Okey. Jadi 1 campur 2, 3. Kemudian sini 4. Terus jawapan kita akan dapat 430 asas 5. Okey, jawapan B. Okey, yang ini kita tambah soalan sikit. Contohlah saya bagi tahu. Kita ambil nombor. Kita ambil nombor lain. Contoh saya ambil itu 432 asas 5. Okey, campur dengan kat situ 1, 2, 3. Asas 5 juga. Macam mana jadi dia? Tengok. Macam mana jadi dia? 4, 3, 2 campur dengan 1, 2, 3. Dua-duanya asas 5. Okey. Jadi kita tengok. 2 campur 3, 5. 5 tak boleh. 5 tolak 5, 0 naik 1. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pun tak boleh lebih. Jadi kita 6 tolak 5 dapat 1. Jadi turun sini, 1 naik atas. Okey, sama juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jadi 6, 1 naik atas, 1. Itu jawapan kita untuk asas 5. Okey, dia tak kisah. Kalau tambah macam ni, asas siapa pun boleh buat. Sama cerita dia. Sama asal dia. Kita tolak kat tepi ni. Contoh saya bagi tahu. Contoh saya ambil kat sini 746 asas 8 campur dengan 352 asas 8 juga. Tengok cerita dia asas 8 tak? Macam mana? Apa jadi? Tengok.
Okey, sebab yang ni saya tengok ada banyak sekolah ada buat soalan ni tambah tolak kan. Yang tak boleh pakai kalkulator. Tapi ni boleh pakai kalkulator lah, asal 8 cuma tunjuk je. 746 asas 8 campur dengan 352 asas 8. Jadi kat sini kamu tengok. 6 campur 2, 8. 8 tak boleh. Sebab dia asal 8. Jadi 8 tolak 8, kosong naik atas. Okey. Ni 1 campur 4, 5. 5 campur 5, 10. Pun tak boleh. Bila 10 kamu sama kat. 10 kena tolak 8. Dapat apa? 2. 2 tulis, 1 naik atas. Itu cerita dia. Okey. Bila kamu campur sini pula 7, 10, 11. 11 tolak 8. Jadi 3. Jadi 3 akan tulis, 1 naik atas, turun balik. Kita dapat. Itu kita balik hasil tambah asas nombor. Okey. Jadi kita kalau lebih kita kena tolak dengan asas dia balik. Lebih tolak asas. Tak kisah asas apa pun. Bagilah asas apa pun. Sama kaedah dia. Asas 3, asas 4, asas 7. Nanti tak boleh pakai kalkulator lah. Okey. Kita teruskan sambung. Nombor 11 dah tadi apa jawapan kita nombor 11 tadi 430 B. Okey, nombor 12. Nombor 12 soalan dia kata 1101 asas M sama dengan 577 asas 10. Okey? Dia kata apakah nilai M? Asas berapa pakai? Asas berapa pakai nilai M? Okey? Jadi kita boleh try. Yang pertama, kita cuba dulu asas yang ada kalkulator. Yang boleh pakai kalkulator. Contoh 2 dengan 8. Boleh pakai kalkulator. Kamu kena cuba dulu kalau soalan objektif. Kita try dulu pakai kalkulator. Contoh, sini mod base kita 577 asas 10 DEC. Tukar dulu kepada asas 2A. Jadi saya tukar kepada sama dengan bin. Okey, make error. Maksudnya nombor dia tu, kenapa make error? Bukan salah. Nombor dia panjang sangat tau. 11101 panjang, besar sangat nombor dia. Jadi A salah. Tak boleh. Kita pergi lagi sekali, kita buat 577 DEC, tekan DEC kan. Kemudian kita buat apa? Terus 8 pula. Sama dengan dapat 1101. Terus dapat. Lepas tu kita test dulu yang boleh pakai kalkulator. Dan kamu akan dapat. Kalau tak boleh juga, baru kita pergi try buat asas 5 dan asas 16 ni kamu tak belajar. Cuma ada soalan kebat tiba-tiba dia buat asas 16. Tapi asas 16 kamu tak belajar. Asas 16 ni. Hack. Hack ni adalah asas 16. Nampak? Cuba kita try tengok. Try. Alang-alang dah ada kalkulator ni kan. 577 DEC. Okey. Tukar kepada hack. Itu jadi dia. 241. Itu asas 16. Okey. Kita tengok seterusnya. Nombor 13. Ungkapkan sebagai satu nombor dalam asas 8. Yang ini kadang-kadang dia ada soalan nombor 13 ni. Asas 2 kepada asas 8. Dia boleh kamu buat, dia boleh dapat math error tau. Contoh, soalan ni tak tahu lah. Kita try tengok. 101000111. Ini untuk kalkulator ni. Kalau kalkulator yang baru tu, yang canggih putih tu, iaitu tak ada. Dia tetap bagi jawapan. Panjang jawapan dia. Kalkulator ni. Kalkulator ni, ramai pelajar ada kalkulator ni. Nampak? Cuma, saya nak ajar sikit kat sini. Kalau panjang-panjang, kita boleh tukarkan asas 2 kepada asas 8 secara manual. Tak perlu pakai kalkulator. Macam mana? Formula dia simple je. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi, sistem dia adalah bertiga-tiga. Bertiga-tiga. Jadi, saya akan buat dari kanan. 1, 2, 3 garis. 1, 2, 3 garis. 1, 2, 3 garis. Nampak? Itu kita tukar secara manual. Apa nombor nak letak? Nombor dia kita letak adalah 421, 421, 421. Kenapa 421? Sebab 421 ni adalah ini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1
Ini 2 kuasa 2. Nampak? Kan? Sebab tu dia jadi 4, 2, 1. Sebab apa? Asas 8 ada kaitan dengan asas 2. Macam mana jawapan dia? Kita ambil tambah. Yang ni maksudnya apa? 1 campur 2 campur 4. Sebab 3 dia. 1 campur 2 campur 4. Jawapan kita sini akan jadi 7. Yang ini 0, 0, 0, 0. Okey, yang ini 1 dengan 4. 1 dengan 4 maksudnya 5. Terus dapat jawapan kita 507. Tapi boleh pakai kalkulator. Kalau boleh pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator. Cuma kena tahu juga teknik ni. Sebab kalau dia bagi terlalu panjang, kalkulator kamu akan bagi math error. Kan kalau dia terlalu panjang math error. Contoh saya bagi sini 11101 1011101110. Kalau kamu tekan kalkulator nak tukar kepada asal 8, dia jam. Kan? Dia terlalu panjang. Dia tak boleh buat. Dia akan keluar math error. Jadi kita terpaksa buat manual. Pecah 3, 3, 3, 3, 3 macam tu. Bila tak cukup sifat 2 orang, kita letak kosong bagi cukup. Okey? Itu kaedah kita panggil dia macam mana nak tukar asas 2 kepada asas 8. Okey? Kita pergi terus soalan nombor 14. Okey, baik kan? Nombor 14, soalannya adalah 324 asas 9 tolak 56 asas 9. Yang ini asas 9. Tak boleh pakai kalkulator. Okey, bila tak boleh pakai kalkulator, kena buat manually. Kan? Masalah dia tolak, dia ada problem. Bila tak cukup, kena pinjam. Jom kita tengok. 324 asas 9 tolak dengan 56 asas 9. Okey. Bila kita nak tolak, syarat dia senang je. Dia macam biasa. Contoh kamu tengok sini. Cuba 4 tolak 6 tak boleh. Bila tak boleh, dia akan minta kat orang sebelah. Pinjam namanya. Macam kamu buat yang sebelum-sebelum ni lah. Sekolah rendah dulu. Bila dia pinjam, orang sebelah ni dia buang, dia tinggal 1. Yang dia bagi kat sebelah pinjam adalah asasnya. Jangan bagi letak 10 pula. Yang kita belajar dulu 10 sebab asas nombor kita adalah nombor asas 10. Okey? Jadi macam tu cerita dia. Jadi bila jadi macam ni, terus sini saya bawa ke sini, yang pergi sini apa? 9. Asas dia yang pergi, yang dipinjamkan. Okey? Jadi kita boleh tolak macam mana? Nak tolak dulu campur kemudian ataupun campur dulu tolak boleh, tak ada masalah. Okey? Saya biasanya saya tolak dulu, tolak 9 tolak 6 3, 3 campur 4 7. Dia jadi macam tu. Kan? 1 tolak 5 tak boleh juga. Dia pinjam sebelah. Bila pinjam, Mamat ni tinggal 2. Yang dia bagi apa? 9. Okey? Jadi 9 tolak 5, 4 campur 1, 5 balik. Ataupun kamu boleh campur dulu 10 tolak 5. Tak ada masalah. Itu terpulang. Okey? 2 turun terus. Dapat jawapan kita 257 asas 9. Okay. Tak kisahlah nombor apa pun, bila pinjam je, yang dia bagi adalah asas dia. Yang dia bagi adalah dia punya asas. Boleh? Okay. Jadi jawapan kita terus dapat kat sini C257. 257. Okay. Saya terus pergi nombor 15. Kalau ada apa-apa nak tanya, kamu cakap je terus. Cakap je. Nombor 15, nyatakan nilai bagi digit 4 dalam asas 10. Ini kita dah jumpa tadi mula-mula soalan nilai digit. Senang kan? Nombor soalan dah kembali berulang kan? Jadi 3401 asas 7 nilai digit 4. Terus kita buat apa? Kat atas kepala dia 012. Jawapan kita adalah digit tersebut darab dengan nilai tempat. Nilai tempat adalah 7 kuasa 2. Ambil kalkulator, tekan. Clearkan dulu. 4 darab 7 kuasa 2. Uish. Apa jadi dengan kalkulator ni? Kan?
Saya tak clear tadi. Okey. 4 darab 7 kuasa 2. Dapat jawapan 196. Ini mudah. Okey. Dan mudah sebab apa? Satu memang soalan mudah. Satu lagi sebab dah 2-3 kali kita jumpa. Dalam soalan exam, kalau kamu buat latihan, walaupun orang kata apa, malas buat latihan, malas nak buat ulang kaji, tiba-tiba dekat nak exam rajin 2-3 hari sebelum tu, tiba-tiba soalan tu masuk seakan-akan. Itu maksudnya rezeki. Rezeki kan? Tapi jangan selalu buat. Rezeki selalu tak tentu. Nombor 16. Nombor 16, 111 P asas 5 sama dengan 157 asas 10. Jadi yang tak lengkapnya sebelah sini. Yang lengkapnya sebelah sini. Jadi apa kita buat? Kita akan buat 10 tukarkan kepada asas 5. Bila 10 tukar kepada 5, 10 besar, 5 kecil, maksudnya kita kena bahagi 5. Jadi macam mana bahagi 5? Kita panggil bahagi panjang. Bahagi panjang paling senang. Kalau pakai kalkulator biasa macam ni, contoh kalau pakai macam ni, bukan mod base, kamu tekan saja 157, tak ada masalah. Okey. Lepas tu bahagi je 5. 157 bahagi 5. Tekan sama dengan, ambil nombor, jangan ambil point. Maksudnya saya akan ambil kat sini 31 saja. Jangan ambil point dia. Okey. Lepas tu tekan bahagi 5 terus. Bahagi je 5 terus. Nombor yang dah ada ni, bahagi 5 terus. Lepas tu ambil nombor saja, jangan ambil point. Ambil 6. Okey. Lepas tu teruskan lagi. Bahagi 5. Sampai nombor tu kurang pada 5. Bagi 5. Kita akan dapat apa? 1 point. Maksudnya yang kita ambil adalah 1. Itu cerita dia. Okey. Kemudian untuk nak dapatkan dia punya jawapan, kita boleh gunakan teknik baki lah. Teknik baki. Kalau kamu tak boleh congak, contoh sini saya ambil 1. 1 kali 5 maksudnya tolak 5 dapat 1. 6 kali 5 30. Tolak 30 sama dengan dapat 1 juga. 31 kali 5. Tak boleh congak, ambil kalkulator tekan. 31 darab 5 kamu akan dapat 155. Jadi 157 tolak 155 kita akan dapat 2. Jawapan daripada bawah ke atas 1112 asas 5. Itu cara kita tukar daripada asas 10 kepada apa-apa asas macam ni. Ini asas 5 bahagi 5. Kalau asas 3 bahagi 3. Kalau asas 6 bahagi 6. Sama kaedah dia. Jadi kat sini untuk soalan ni siapakah P? Maka P kita adalah nombor 2. Okey? Itu nombor 16. 16 dah dapat B. Dan kita sambung terus lagi. Nombor 17. Hitung beza. Main pinjam lagi, hitung beza. 17. Beza maksudnya apa? Tolak. 2406 asas 7 tolak dengan 145 asas 7 juga. Okey, macam mana tadi? Kita tolak macam biasa dulu. 6 tolak 5 boleh 1. 0 tolak 4 tak boleh, pinjam sebelah. Bila pinjam yang 4 ni tinggal 3. Apa dia bagi kat sebelah? Dia akan bagi asas dia. Kalau asas dia 7, yang dia bagi adalah 7 lah. Nampak? Tadi asas 9 kita buat. 9 dapat. Asas 7, 7 dapat. 7 tolak 4 tinggal 3. Okey? 3 tolak 1 boleh dapat 2. Terus saja. Siap. Jawapan kita 2231 asas 7. Sampai nombor 17 lah. Okey. Nombor 18. Ini soalan pasir juga. Soalan pasir. Saya corner sini bagi nampak sikit. Okey. Nanti kalau untuk kelas seterusnya, kalau semua boleh print soalan yang saya bagi dekat link tu, senang, saya boleh pakai whiteboard. Saya lagi suka mengajar pakai whiteboard sebenarnya. Pakai kertas ni saya macam apa? Orang panggil apa? Jakun sikit. Okey. Nombor 18.
P asas 2 sama dengan 127 asas 8. Ini senang. 8 tukar kepada 2. Apa lagi? Tekan kalkulator. Mod base 8 127 ok. Tukar kepada sama dengan tukar kepada bin. Dapat 1010111. Ini bonus. Kan? Cuma saya tulis dalam kerja dia supaya kamu ingat 127 ok tekan sama dengan tukar kepada bin. Yang ini asas 8, ini asas 2. Okey. Settle. Kita masuk bahagian seterusnya kat sini. Nombor 19. Jom. Tarik Boleh besar sikit. Nombor 19 kat sini, kalau aku tengok soalan dia, lengkapkan urutan nombor berikut dalam asas 2. Lengkapkan dalam asas 2. Okey. Tentukan nilai-nilai K, L dan M. K, L dan M. Cuma kita kena try lah, tengok contohlah. 1110 asas 2. Okey, urutan nombor maksudnya apa? Dia mesti susunan dia menaiklah. Contoh, kalau kita tambah 1, dia akan jadi apa? 1111. Tambah 1. Asas 2. Kita tambah 1 lagi. Dia akan jadi ambil, kalau kamu tak boleh corak, pakai kalkulator. Pakai kalkulator boleh. Okey. 1111 bin tambah 1. Dia akan jadi 10,000. Asas 2. Tambah 1 lagi. 10001. Tambah 1 lagi. 100. Ni. 10001 tambah 1. Pakai kalkulator je pun tak apa. Kita akan dapat 1010. Kita test tengok. Betul tak? Ni dia bagi. Ini K, ini L, ini yang dia bagi. Sama tak? 10001 sama. Kalau sama maksudnya betul jawapan kita. Kan? Yang bawah tu pun betul. Okey, ini M. Jawapan kita K 1111, L 100000. Ni C dah ada jawapan. Okey, jadi M 10010. Jawapan kita C. Ini tambah macam biasa, pakai kalkulator. Asas 2 memang boleh pakai kalkulator. Soalan ni dia uji kefahaman pelajar sahaja. Kan? Kalau pelajar tu langsung tak belajar, tak boleh jawab. Dia belajar sikit je, dia boleh jawab lah. InsyaAllah. Okay. Nombor 20. Tengok nombor 20. Nombor 20 kat sini. Lengkapkan urutan nombor berikut. Dia favourite ni, soalan lengkapkan urutan nombor berikut. Dia bagi kat situ apa? 14 asas 5. E 23 asas 5, F 32 asas 5, G. Okey. Cuma kat sini kita tengok cara susunan dia, kita tambah 1 je asas 5. Cuma asas 5 tak boleh pakai kalkulator. Jadi kamu kena buat manual, tambah 1. Ingat tadi saya ajar. Kalau asas 5 boleh tak 5? Tak boleh. 4 tambah 1, 5 maksudnya 5 tolak 5 akan jadi 01. Naik jadi 20. Siapa 20? E. Nampak? Betul tak E 120? Kita test nanti. Kalau tidak, tak boleh. Try. Tambah 1. Tambah 1 kali 21. Ada salah. Jadi kita biar dulu. Kita biar dulu kat situ. Saya tambah lagi. Seterusnya 21, 22, 23, ni asal 5. Okey, lepas tu 24. Lepas 24 tambah 1. 24 tambah 1 dia akan jadi 30. 30, 31 baru jumpa 32. Lepas 32, 33,
34, lepas 34, 40. Ni saya buat. Okey. Sekarang kita bulatkan apa yang dia bagi. Yang dia bagi 14, satu bulat. Kemudian 23. Kemudian 32. Yang dia minta apa? Tengah-tengah. Antara 14 dengan 23. Antara 14 dengan 23, saya dapati bahawa tengah-tengah dia 21. Nampak? Antara 23 dengan 32. Tengah-tengah dia nampak cantik. 30. Okey? Yang ini, macam mana kita nak dapat G ni? Kan? Bila kita dah nampak susunan dia, kita dah tahu dah dia selang satu. Ini keangkebat dia kena fikir sikit lah. Jadi yang ini adalah kita punya E. Yang ini kita punya F yang kotak ni. Dan ini kita punya G. Itu cara dia kan. Tapi dia ada bagi objektif, kita boleh test saja. Jadi jawapan kita E kita 21, F kita 30, G 34. Jawapan kita adalah D. Ini cara kita, saya pakai cara senarai. Cara senarai. Boleh juga digunakan cara purata, tak ada masalah kan. Cuma ini cara senarai. Kalau purata susah sebab dia asas 5. Asas 5 susah sikit. Okey. Nombor 21. Kebat. Dia kebat. Walaupun kebat, topik asas nombor kebat dia tetap senang juga. Sebab topik dia agak mudah, cuma kefahaman pelajar tu penting. Faham soalan saja kan. Okey. Encik Buhari telah berjaya dalam permohonannya untuk memiliki sebuah kondominium. Dia telah ditawarkan 4 pilihan, iaitu aras 32, aras 114 asas 5, aras 44 asas 8 dan aras 10100 asas 2. Oleh pihak pemaju untuk memilih aras rumah. Encik Buhari berminat untuk membeli rumah di aras yang paling tinggi. Jadi macam mana dapat? Kita kena tukar semua orang ni kepada asas 10. Nampak? Tukar kepada asas 10. Macam mana tukar asas 10? Dia tak ada asas. Kalau tak ada asas, ini maksudnya dah 10. Dah 10. Okey. 114 nak tukar asas 10. Kita letak atas kepala dia. 0, 1, 2. Maksudnya kat situ apa? 1 darab 5 kuasa 2 campur 1 darab 5 kuasa 1 campur 4 darab 5 kuasa 0. Macam tu. Jadi kita akan dapat kat sini 25. Ini 5. Ini 4. Jadi saya akan dapat kat sini 10, 20, 34. Cara kita buat kan. Sama juga asal 8. Cuma asal 8 dengan asal 2 boleh pakai kalkulator. Kita pakai kalkulator. Okey. Asas 8. 4, 4. Tukar kepada dek 36. 10100 bin. Tukar kepada dek 20. Jadi jawapan kita pemenangnya adalah 44 asas 8. Sebab nilai dia adalah 36. Okey. Terus kita dapat kat sini. Jawapan kita C 44 asas 8 kan. Soalan kebat lebih kurang macam tu je kebat dia. Okey, tapi saya rasa kamu pun dah exam itu, soalan exam kamu pun dahsyat juga tanya kan. Walaupun soalan hanya melibatkan soalan objektif kan. Jadi kalau kamu ada masalah nanti boleh WhatsApp saya kemudianlah kan. Okey. Kita tengok nombor 22. Mekar mempunyai 4 orang adik-beradik. Nama orang Mekar tak pernah pakai zaman sekarang ni Mekar nombor 22. Okey, mempunyai 4 orang adik-beradik. Harum, Kuntum, Wangi. Okey, Mekar, Harum, Kuntum, Wangi. Umur mereka masing-masing adalah 10. Sekejap. Siapa punya ni? Harum, Kuntum, Wangi 1010001 asas 2, Kuntum 34 asas 8, Wangi 134. Sebab dia kata umur mereka. Mereka tu siapa? Harum, Kuntum, Wangi.
Okey. Jika umur, tentukan siapa merupakan anak ketiga. Jika umur Mekar ialah 25 tahun. Mekar dia bagi tahu 25 tahun. Maksudnya Mekar dah dalam asas 10. Sama soalan dia, kaedah yang sama. Iaitu tukar saja semua nombor ni kepada asas 10. Okey. 10100 bin. Tukar kepada 51. Tua dia ni. Betul ke? Okey. 34. 34. Tukar kepada dek. 28. 135. 134 asal 5. Tukar kepada asal 10. 134. Letak atas kepala dia 012. Jadi kita akan dapat berapa kat sini? 1 darab 5 kuasa 2, 3 darab 5 kuasa 1, 4 darab 5 kuasa 0. 25, 15, 4. Ini akan dapat 44. 44. Jadi siapa anak sulung? Yang pertama, anak sulung adalah Harum. Okey. Anak kedua adalah Wangi. Anak ketiga adalah Kuntum. Ini jawapan kita siapa? Kuntum. Boleh? Okey. Nombor 23. Nombor 23. Sila jawab teka-teki saya. Saya fikirkan satu nombor dalam asas 5. Dia kata, dia fikir nombor dalam asas 5. Asas 5. Apabila dia tukar kepada asas 8, ialah 316. Okey. 316 asas 8. Apabila tukar kepada asas 2, dia akan jadi 1100 1110 asas 2. Apakah nilai X? Dia nak asas 5. Kita tak peduli dah dua-dua orang ni. Yang penting nak dapat asas 5, kena tukar benda ni kepada asas 10. Pakai kalkulator. 316 boleh? Dua-dua ni boleh. Mana-mana. Pilih je. Contoh saya akan pilih 316 tukar kepada dek 206. Jadi kat sini 206 asas 10. Nak tukar 5 macam mana? Bahagi 5. Okey, bahagi 5. Terus bahagi 5 206 bahagi 5 41. Bahagi 5 terus 8. Bahagi 5 lagi 1. Sampai jumpa nombor 1 atau 0. Okey. Dah dapat. Sekarang kita kira baki kita. Last sekali apa? 1. 1 darab 5 maksudnya 8 tolak 5 dapat 3. Okey. 8 kali 5, 40. Tolak 40 dapat 1. 41 darab 5, 205. Tolak dapat 1. Ini jawapan kita mana? Pada bawah naik atas. 1, 3, 1, 1. Okey. Dapat C. Boleh? Okey? Untuk soalan yang terakhir, saya simpan untuk kamu punya latihan. Satu soalan saja boleh try Okey? Jadi insya-Allah untuk kelas seterusnya lepas raya, siapa berminat kamu boleh WhatsApp saya nanti. Kamu ambil nombor telefon saya ni, boleh WhatsApp. Untuk seterusnya dia topik lain dah. Dia tak ada, dia setiap satu semua ada 10 sesi. Untuk program cuti sekolah ni Itu nombor saya ni ada kat sini. Kalau pun nampak, tak nampak saya besarkan 012 774 7688 ataupun nanti kau boleh tengok semula rakaman ni dekat YouTube saya memang ada rakaman dekat YouTube boleh tengok. Okey, kamu cari aja Cikgu Man ataupun Azman Muhammad saya punya. Azman Muhammad Azman Mat Azman Muhammad boleh cari, kamu dapat. Okey.
Jadi untuk kelas mat sampai sini dulu. Kita akan rehat sekejap dalam 5 minit sebelum kita sambung kelas matematik tambahan, insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan bagi yang dah masuk kan, dah belajar, insya-Allah. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat kan. Kalau kamu nak bincangkan semua soalan dengan kawan-kawan kamu boleh kan. Sebarkan ilmu, sebarkan kebaikan. InsyaAllah. Assalamualaikum lagi sekali. Kita jumpa lagi dalam kelas AMAT lagi 5 minit. Yang ambil AMAT, yang tak ambil AMAT, untuk MAT saja. Nanti dalam grup yang dah ada dah daftar, saya akan share dalam grup untuk kelas seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama. Thank you, cikgu. Okay.